Bukan sewenang-wenang potong. Orang yang tidak paham sewenang-wenang potong, tidak. Syarak tidak begitu. Ini undang-undang Allah. Ada lagi. Contoh 4. Kalau pencurian itu berlaku dalam kalangan keluarga sendiri, seperti istri mencuri harta suami, berlakukah ini? Berlaku. Boleh berlaku. Atau sebaliknya, suami mencuri harta istri, berlakukah ini? Boleh berlaku, saudara. Suami kaki judi, curi harta istri, boleh berlakukah? Boleh. Penjurit dalam masyarakat di mana-mana. Atau anak hingga ke bawah mencuri harta bapa hingga ke atas. Atau sebaliknya, bapa hingga ke atas mencuri harta anak hingga ke bawah. Tangan masing-masing yang mencuri itu tidak dipotong. Kalau hendak dihukum juga boleh saja dihukum. Tetapi dengan takzir saja. Dendakah dia? Penjarakah dia? Rotankah dia? Tetapi bukan potong tangan. Sudah 4 misalan. Ada lagi. Contoh 5. Kalau pesalah pencuri sebelum hukuman dilaksanakan, dia sudah sabit dihukum, mahkamah sudah menjatuhkan hukuman, sabit dia bersalah karena mencuri harta sekian-sekian, misalnya mencuri 50.000, 100.000, tetapi sebelum hukuman dilaksanakan, tiba-tiba si pencuri dapat memulangkan semula, mengembalikan semula harta yang dicurinya itu, atau nilai harta yang dicurinya itu kepada tuannya semula, maka dalam situasi macam ini pun hukuman had potong tangan tidak berlaku. Boleh berlakukah perkara macam ini? Ya boleh, senang. Dia mencuri. Benda yang dicurinya sembunyikannya dalam rumah. Bila kena tangkap, kena bicarakan, sabit ia bersalah. Sebelum hukuman sempat dijalankan, dia beritahu, saya mulangkannya, saya balikkan. Ada harta yang saya curi itu ada, saya balikkan semula. Nah, kira cukup atau tidak? Cukup jumlah, lepas, tidak dipotong tangan. Kalau nak dihukum juga boleh, hukum dengan takzir, untuk mengajar kepada dia supaya jangan buat 2 kali lagi. Penjarakah, dendakah dia, rotankah dia, tetapi bukan potong tangan. 5 sudah contoh. Contoh 6. Kalau pesalah pencuri membuat bantahan terhadap saksi-saksi yang fasik, umpamanya pesalah tidak berpuas hati dengan saksi-saksi yang dia cukup
tahu bahawa saksi yang dikemukakan oleh mahkamah ini adalah saksi-saksi yang fasik. Pesalah membuat bantahan. Saya beritahu mahkamah bahawa saksi-saksi ini adalah saksi-saksi yang fasik. Mahkamah mesti periksa. Betul atau tidak? Ini saksi-saksi ini fasik. Kalau mahkamah mendapati betul saksi-saksi itu adalah fasik, maka bantahan si pesalah diterima. Dan hukuman bukan potong tangan. Sampai begitu, saudara. Macam mana melihat saksi-saksi itu fasik? Macam mana kita tahu? Apa jenis-jenis keadaan atau perbuatan orang yang boleh membawanya dihukumkan fasik? Misalnya, orang itu, saksi itu, orang dia sembahyang. Senang saya melihat. Dia sembahyang. Suka meninggalkan sembahyang. Cuai sembahyang. Sudah jadi fasik. Nya pesalah. Orang ini indah sembahyang. Yang saya tahu indah sembahyang. Diperiksa oleh mahkamah. Betul. Orang ini indah sembahyang. Jarang sembahyang. Cuai sembahyang. Sudah fasik. Atau bila masuk bulan Ramadan, dah puasa. Indah ada uzur, dah berpuasa. Kita ni sebulan berpuasa, ia sebulan dah berpuasa. Juga fasik. Indah mau naik haji. Padahal mampu. Boleh fasik. Usin banyak, perniagaan besar. Tapi tidak keluar zakat. Fasik. Suka melakukan perkara-perkara maksiat. Yang sia-sia. Fasik. Itu bukan senang. Nak dapat saksi-saksi yang adil bukan senang. Mahkamah mau kena hati-hati terima saksi. Kalau pesalah berhak membantah. Ini saksi yang tuan-tuan kemukakan adalah saksi-saksi yang fasik. Mahkamah mesti periksa. Betul atau tidak? Kalau betul, maka kes boleh buang. Tangan tidak potong. Hebat. Syarak bukan cuai. Sebab itu jangan lawan undang-undang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat undang-undang. Bukan kita. Dia sudah seluk sana sini. Dengan hikmahnya, dengan ilmunya.